Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma ya hadim ya hakim ya rasyid amin. Amin. Okey, hari ini Muallim nak jawab 2 tajuk. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti awak tak dengar suara Muallim. Okey. Jadi buka buku teks bahasa Melayu muka surat 58. Muka surat 58. Siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni, Muallim tunjukkan. Okey, hari ni Muallim nak ajar awak 2 tajuk. Tajuk yang pertama ialah kata sendi nama. Muka surat 58 ni kata sendi nama. Dan yang kedua pula muka surat 59 kata arah. Okey, jadi kita pergi dulu dengan yang pertama muka surat 58 kata sendi nama. Okey, apa itu kata sendi nama? Okey, jadi sebelum kita tengok dulu dengan muka surat buku teks awak ni, Mualina awak tengok dulu kat depan ni. Muallim terangkan dulu kepada awak apa itu kata sendi nama. Okey, semua tengok kat depan ni, Muallim terangkan. Okey, hari ini Muallim nak ajar awak. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kata sendi nama Muallim nak ajar ada semua ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Hari ini Muallim nak ajar awak 7 kata sendi nama. Okey, mari kita pergi satu per satu. Apa itu kata sendi nama? Okey, kata sendi nama yang pertama. Kata sendi nama yang pertama ke. Ini yang pertama. Kata sendi nama ke. Okey, kata sendi nama ke kita gunakan untuk apa? Digunakan untuk menunjukkan tempat atau masa. Ingat, kata sendi nama ke kita gunakan untuk apa? Untuk tempat dan juga masa. Ada 1, 2. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan masa dan juga tempat kita akan gunakan ke. Okey, mari kita tengok satu persatu contoh ayat dia. Okey, ayat yang pertama. Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Okey, kat sini dia menggunakan kata sendi nama ke. Sebelah dia gunakan apa? Selepas dia tu ada kelas Al-Farabi. Jadi kelas ni merujuk kepada tempat. Jadi bila tempat je kita gunakan kat sini ke. Maksudnya dia ke, dia akan ke. Kalau kata sendi nama ke ni dia untuk tempat tapi dia tak pergi lagi. Dia akan pergi. Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Jadi ingat kata sendi nama ke yang pertama kita gunakan untuk tempat. Okey, yang kedua, ayahnya bekerja dari pagi ke petang. Kat sini dia guna kata sendi nama ke. Dari pagi ke petang. Pagi dan petang ni merujuk kepada masa. Jadi ingat kata sendi nama ke
untuk masa dan juga tempat. Kalau awak gunakan Nur Aisyah hendak di kelas Al-Farabi. Tak sesuai, salah. Okey, contoh ayat yang ketiga. Pelancong itu terjun ke dalam kolam. Dia gunakan kata sendi nama ke. Ke apa? Selepas dia ada apa? Dalam kolam. Jadi kolam, dalam kolam ni merujuk kepada tempat. Jadi ingat, kata sendi nama ke kita gunakan untuk tempat. Yang pertama untuk tempat dan yang kedua untuk masa. Okey, setakat ni semua faham kata sendi nama ke? Malim. Ya. Ada dari lah. Ya, sabar. Kita pergi satu persatu. Okey, tadi kata sendi nama ke. Okey, tengok pula yang kedua. Kata sendi nama kepada. Yang kedua, kata sendi nama kepada. Tadi kita tadi yang pertama ke, kata sendi nama ke untuk masa dan tempat. Kalau kepada pula untuk apa? Digunakan untuk menyatakan sasaran yang dirujuk. Kata sendi nama ke kita gunakan untuk sasaran yang dirujuk. Bahasa mudah dia, kata sendi nama ke yang pertama kita gunakan untuk Assalamualaikum Malim. Waalaikumsalam. Kata sendi kepada yang pertama kita gunakan untuk manusia. Yang kedua untuk binatang. Yang ketiga untuk benda. Dan yang keempat untuk asal usul. Ingat 4 benda ni. Kata sendi nama kepada kita gunakan untuk 4 benda ini. Untuk yang pertama untuk manusia, binatang, benda dan asal usul. Ingat kata sendi nama kepada, kalau ke tadi untuk masa dan tempat. Kepada ni untuk 4 ni. 1 manusia, binatang, benda dan juga asal usul. Okey, mari kita tengok contoh ayat dia. Ali mengirimkan surat kepada abang. Kat sini digunakan kata sendi nama kepada. Tengok selepas dia ada abang. Abang ni ialah manusia. Jadi bila manusia kita gunakan kata sendi nama kepada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Malim. Waalaikumsalam. Okey, kat sini dia bagi kata sendi nama kepada. Selepas dia ada apa? Ada abang. Abang ni merujuk kepada manusia. Jadi bila manusia kita gunakan kepada. Yang kedua, rumput itu diberikan kepada kambing. Tengok, kambing. Kambing ni binatang. Jadi bila binatang kita gunakan kata sendi nama kepada. Ini yang kedua, binatang. Kambing ni binatang. Kalau gunakan rumput itu diberikan ke kambing, salah. Ke tu untuk tempat dan masa. Kambing ni tempat ke? Kambing ni masa ke? Bukan. Jadi tak sesuai. Yang sesuai ialah kepada. Yang ketiga, kelas itu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Okey, kumpulan kat sini merujuk kepada benda. 2 kumpulan. Kepada, kata sendi nama kepada. Kumpulan ni untuk benda. Kelas itu benda. Jadi kita gunakan kepada. Awak tak boleh gunakan kelas itu dibahagikan ke 2 kumpulan. Salah. Sebab kata sendi nama ke ni untuk masa dan juga tempat. Waalaikumsalam. Jadi yang sesuai ialah kepada. Jadi ingat. Kata sendi nama kepada. Ni kita gunakan untuk 4 benda ni. Manusia, binatang, benda dan juga asal usul ni bukan ya. Yang ni salah. Bukan. Manusia, binatang, benda dan sasaran yang dirujuk. Itu maksud dia sasaran yang dirujuk. Manusia, benda, binatang. 3 benda ni. Kata sendi nama kepada. Okey, setakat ni semua faham? Boleh ingat? Boleh faham? Kata sendi nama 2 tadi? Boleh. Okey, yang ketiga. Kata sendi nama yang ketiga. Dari. Kalau kata sendi nama dari, awak ingat ni hukum ke? M, A,
T. Kata sendi nama dari. M merujuk kepada masa. A merujuk kepada arah. Dan T merujuk kepada tempat. Jadi ingat, kata sendi nama dari kita gunakan untuk masa, tempat dan arah. Okey, contoh ayat yang pertama. Basikal itu membelok dari kiri ke kanan. Tengok, dari. Digunakan kata sendi nama dari kiri. Selepas dari itu ada kiri. Kiri itu merujuk kepada arah. Arah mana? Arah kiri. Yang kedua, contoh ayat kedua. Kamu datang dari mana? Dari mana? Mana merujuk kepada tempat. Tempat. Dari mana? Mereka tunggu dari pagi hingga petang. Dari pagi hingga petang. Pagi merujuk kepada masa. Jadi ingat, kata sendi nama dari kita gunakan untuk ingat tiga benda ni. MAT. M ialah masa, A ialah arah, T ialah tempat. Jadi ingat kata sendi nama dari, ingat hukum M. MAT. Masa, arah dan juga tempat. Okey, yang seterusnya daripada. Kata sendi nama daripada. Daripada ni kita gunakan untuk apa? Untuk punca, asal, kejadian dan juga perbandingan. Punca asal maksudnya asal kejadian. Maaf, Makcik saya lambat. Waalaikumsalam. Okey, tak apa. Daripada kita gunakan untuk punca asal kejadian. Maksudnya dari mana benda tu, daripada apa? Contoh dia, meja itu diperbuat daripada kayu. Meja tu asal usul dia dari mana? Daripada kayu. Dia diperbuat daripada kayu. Contoh manusia, asal usul manusia daripada mana? Manusia diperbuat daripada tanah. Daripada. Yang kedua, tembikar ini lebih manis daripada buah oren. Jadi ingat, kata sendi nama daripada kita gunakan merujuk kepada dua. Yang pertama, punca ataupun asal kejadian, asal usul dia dari mana. Yang kedua, kita nak buat perbandingan. Kalau kat sini dia gunakan buah tembikai. Buah tembikai dan buah oren. Dia buat perbandingan. Tembikar ini lebih manis daripada buah oren. Itu maksud dia. Perbandingan. Okey, kata sendi nama yang seterusnya. Pada. Kata sendi nama pada. Kita gunakan untuk apa? Tiga benda. Untuk masa, tempat dan juga orang. Ingat, kata sendi nama pada ada tiga keadaan kita gunakan. Yang pertama untuk masa, tempat dan juga orang. Contoh ayat dia. Bas kami tiba pada pukul 7 pagi. Pada. Kenapa digunakan pada? Tengok selepas perkataan pada tu ada apa? Pukul 7 pagi. Berkaitan dengan masa. Jadi kita gunakan pada. Yang kedua, tulisan nama kamu pada kertas itu. Tulis nama kamu pada kertas itu. Pada kertas. Kertas ni menuju kepada tempat. Kat mana? Pada kertas itu. Kelas itu bermula pada hari esok. Hari esok merujuk kepada masa. Jadi ingat, kata sendi nama pada ada tiga keadaan kita gunakan. Yang pertama untuk masa, yang kedua untuk tempat dan yang ketiga untuk orang. Okey, setakat ni semua boleh faham? Boleh. Mari kita cuba jawab soalan ni bersama-sama. Boleh. Nombor 1, pertandingan bola sepak itu diadakan stadium. Stadium ni merujuk kepada tempat. Pada PADA. Ini ialah tempat. Bukan.
Salah. Pada salah. Nak gunakan apa? Tengok stadium ni tempat. Kalau tempat kita nak gunakan apa? Pandai. Di. Diadakan di. Kata sendi nama di kita gunakan untuk tempat. Ingat, kata sendi nama di kita gunakan untuk tempat. Ingat, kata sendi nama di untuk tempat. Stadium ni tempat. Jadi kita gunakan di. Okey, nombor 2. Farah sangat gembira kerana mendapat hadiah ayahnya. Untuk manusia kita gunakan apa? Daripada. Okey, yang ketiga. Sambutan hari raya akan diadakan hari Khamis. Untuk masa kita gunakan apa? Pada hari Khamis. Yang keempat, ayah baru pulang pejabat. Dari pejabat. Dari untuk tempat. Dari pulang dari Nombor 5, kakak mengambil lidi itu lalu mengikatnya. Mengikatnya oleh kemas. Oleh kemas. Mengikatnya dengan. Mengikatnya dengan kemas. Yang keenam, Puan Hazimah hendak mengirimkan bungkusan hadiah itu ibunya. Kepada. Sesuai kepada. Tidak bagi. Tidak memberi. Kepada ibunya. Makanan itu dimasak. Ini dah ajar itu. Kata dia ada bila di, selepas dia mesti ada oleh. Ingat semua tu. Okey, setakat ni semua faham kata sendi nama? Ada siapa nak tanya soalan? Faham kata sendi nama? Hari ni kita belajar berapa kata sendi nama? 7. Yang pertama apa dia? Ke kita gunakan untuk apa? Ke kita gunakan untuk apa? Tempat dan masa. Tempat dan masa. Mantap dan masa. Tempat atau masa. Nasi atau ayam. Pandai. Kata sendi nama ke kita gunakan untuk tempat dan masa. Lagi apa lagi? Yang kedua? Dari. Kalau dari kita gunakan untuk apa? Tengoklah. Dari, ingat MAT, dari MAT, M untuk masa, A untuk arah, T untuk tempat. Apa lagi? Daripada untuk apa? Daripada untuk asal usul dan juga nak buat perbandingan. Apa lagi kita ada? Di untuk tempat. Kalau di untuk tempat. Okey, setakat ni semua faham kata sendi nama? Faham. Okey, mari kita pergi dengan yang kedua. Muka surat 59. Okey, buka muka surat 59. Kita pergi dengan yang kedua, kata arah. Okey, boleh tengok kat depan ni siapa yang tak ada buku. Kata arah. Okey, tengok dekat info bahasa di bawah ni. Dia berkata apa? Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan.
Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Kata sendi nama. Okey, sekarang ni muallim awak semua tengok di depan. sendi nama. Okey, tengok kat depan ni muallim tunjukkan dekat awak. Kata kita pergi dengan yang kedua, kata arah. Okey, nampak tak kat depan ni? Okey, kata arah. Apa itu kata arah? Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala atau jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Okey, atas, bawah, tepi, hadapan. Ini contoh kata arah. Kata arah ni kita gunakan untuk kita menunjukkan kedudukan sesuatu benda. Contoh dia buku. Buku tu dia ada dekat mana contoh dia. Okey, tengok. Okey, tengok kat depan ni gambar kucing ni. Mari kita tengok macam mana nak tentukan arah dia. Okey, kalau kucing yang ini dia berada di mana? Di hadapan sofa. Tengok, ini sofa. Kucing tu dia berada di hadapan sofa. Jadi hadapan ni ialah kata arah. Kata yang kita gunakan untuk menunjukkan arah kucing itu. Kucing tu berada di mana? Di hadapan sofa. Itu yang pertama. Kalau belakang, belakang sofa, tengok kucing ni, dia berada di mana kedudukan dia? Dia di belakang sofa. Duduk belakang. Duduk belakang. Kalau yang ini bawah, dia bawah mana? Bawah macam kursi. Macam kita bawah. Kucing itu berada di bawah kerusi. Kalau yang ini pula duduk kat mana? Di atas. Tengok dia duduk kat mana? Atas tudung saji. Kalau yang ni pula? Yang ni apa? Dalam tudung saji. Di dalam tudung saji. Okey. Kucing ni pula dekat mana? Dia berada di tepi sofa, tepi. Ini sofa, dia ada dekat tepi. Okey, kalau antara, kata arah antara maksud dia Antara di dua tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Contoh dia kucing ni antara dia ada bantal. Contoh, di antara ni untuk tengah-tengah. Kucing ni dia berada di antara bantal. Tengok ni bantal, ini bantal. Itu maksud dia di antara. Setakat ni semua faham tak? Kata arah senang je untuk kita terangkan tentang arah. Okey, contoh dia. Bola. Bola ni di mana? Bola itu di atas meja. Bola itu. Okey, kata arah ni dia didahului dengan kata sendi nama. Tadi kita baca. Arah atas ni ialah kata arah. Dan kata arah ni sebelum dia ada kata sendi nama. Tengok di. Kata sendi nama di untuk tempat. Itu maksudnya didahului dengan kata sendi nama dan diikuti oleh frasa nama. Selepas dia ada meja. Meja ni frasa nama. Meja ni ialah frasa nama. Atas ni kata arah. Sebelum kata arah akan ada dulu kata sendi nama. Jadi bola itu di atas meja. Ni meja. Bola tu dia ada di atas meja. Okey, kalau bawah pula, ni meja, buku di bawah meja. Di bawah meja. Bawah ni kata arah, sebelum kata arah akan ada kata sendi nama di dulu. Kata nama di dan diikuti oleh kata frasa nama. Itu maksud dia. Buku itu di bawah meja. Kita beritahu arah. Dia duduk bawah. Kita nak beritahu arah buku tu di bawah. Okey, kalau kucing ni pula di dalam kotak. Di dalam. Kucing itu masuk ke dalam kotak. Ini maksudnya dalam. Dia berada di dalam. Itu kalau kata arah dalam. Kalau kata arah hadapan, tengok. Apple ni dia berada di depan kotak. Di
Depan. Buah apple Apple itu berada di hadapan kotak. Itu Kotak. kalau Macam hadapan. kotak kat belakang. Apple tu kat depan. Betul. Okey, mari kita cuba jawab soalan ni. Kakak mengambil buku yang terjatuh. Dia kat mana ni? Buku di mana? Bawah meja. Di bawah meja. Kedudukan buku tu di mana? Buku tu berada di bawah meja. Ni buku, dia berada di bawah. Okey, yang kedua, Naimah duduk di kat mana? Atas. Di hadapan. Ni nak guna apa? Tak nampak ni. Di belakang. Di belakang. Okey, tak apa. Ni tak nampak sangat gambar dia. Okey, kita buat nombor 3. Kata itu melompat ke sungai. Ke mana? Ke dalam. Ke dalam. Sungai. Zahir menyelamatkan anak kucing di Di mana? atas pokok. Di atas pokok. Yang keempat ni Itu. atas. Adik bersembunyi di pintu. Di mana? Di mana? Adik kat mana ni? Di Pintu. di belakang. Di belakang. Kotak itu melompat ke Itu yang tu hadapan. di hadapan. Betul Gambar tu tak nampak sangat. Betul lah. Tadi kita cakap hadapan. Naimah duduk di hadapan. Hadapan Hamdan. Okey, mari kita cuba jawab yang kedua. Macam mana nak jawab ni? Apple ni di mana? Apple ni di atas. Nombor dua. Di atas kotak. Ni di mana? Apple di Tengah. di tengah. Nombor Okey, yang ni pula di mana? Sebelah mana? Depan. Tepi. Kiri. Hadapan. Di kiri. Ini pula di sebelah kanan. Kanan. Dia kotak. Bola berada di Dalam. bola berada di dalam kotak. Buku berada di Bawah. Kucing berada di Hadapan. kotak. Hadapan Okey, setakat ni kotak. semua faham? Faham. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okey, masa ada lagi 8 minit. Okey, tak apa. Kita tengok buku teks awak tu. Kata sendi nama di. Kata sendi nama di kita gunakan untuk apa? Kata sendi nama di gunakan untuk apa? Siapa ingat lagi? Dalam. Kata sendi nama di kita gunakan untuk apa? Dalam. Yalah, untuk apa? Masa ke? Tempat ke? Tak ingat dah. Kata sendi nama di kita gunakan untuk tempat. Hana di dalam biliknya. Bilik ni ialah tempat. Jadi kita gunakan di. Din ingat kata sendi nama di untuk tempat. Kena ingat. Okey, dari dan daripada. Nak gunakan apa ni? Ya. Macam mana? Dari dan daripada. Dari untuk Tempat. Dari untuk ingat M A Masa. masa, arah dan tempat. Kalau daripada untuk untuk apa? Masa. Masa bukan. Tempat, Untuk asal tempat, usul tempat. dan juga nak buat perbandingan. Ingat kata sendi daripada untuk asal usul dan juga nak buat perbandingan. Contoh ayat dia gunakan. Hana mengambil alat tulis dari atas meja. Dia gunakan dari atas meja. Meja ni ialah arah. Dari atas meja.
Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Dia nak buat perbandingan. Alat tulis atas meja lebih banyak daripada di dalam laci. Tengok gambar dia. Di atas meja ni dengan dalam laci alat tulis lagi banyak. Okey, kalau di, kata sendama di untuk tempat. Kalau ke pun Tempat. untuk ke untuk Masa. ke untuk tempat dan masa. Ke untuk tempat dan masa. Contoh ayat dia, Dia ada Hana dua. meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Tempat dia. Meja ni tempat masa. Di bawah. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam Dalam bakul sampah. sampah. Bakul Merujuk sampah, kepada sampah. tempat. Ke dan kepada. Untuk apa? Kalau ke untuk tempat, kepada untuk kepada untuk ingat ada 3. Manusia, haiwan asas dan juga benda. Kata sendi nama ke. Ingat 3 benda tu. Setakat ni semua faham kata sendi nama? Faham. Okey. Kalau semua dah faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kerja rumah awak, buku aktiviti muka surat 68, 69 dan 70. Buku aktiviti muka surat 68, 69 dan juga muka surat 70. Mualim, saya dah hantar dengan Mualim kan semalam. Ya, awak dah hantar. Mualim dah check dah. Okey, muka surat 68, 69 dan 70. Ada 3 muka surat semuanya. Okey, boleh tak siapa yang tak buka kamera, buka kamera. Mualim ambil kedatangan ni. Mualim tak tahu kalau awak tak letak nama awak. Mualim tak ingat buku surat berapa. Muka surat 68, 69 dan 70. Muka surat 68, 69 dan juga 70. Semua dah dapat? Kerja rumah jangan lupa siapkan. Dah siap nanti hantar kepada Mualim untuk Mualim cek. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Setakat ini ada sesiapa yang tanya soalan sebelum kita tutup kelas kita? Tak ada. Ada? Semua dah faham Okey, kalau semua dah faham, tak ada soalan. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Salam.